Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Elayana dari kelas 6 atas peta SMG Sikwati. Hari ini saya akan membincangkan geografi alam sekitar manusia semester 2 yang bertajuk globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membawa maksud saling kebergantungan antara negara dari segi bahan mentah, teknologi, modal, tenaga buruh, pengeluaran dan pasaran ke seluruh negara tanpa had sempadan, yang dipercepatkan lagi dengan kemajuan ICT. Globalisasi ekonomi terbagi kepada dua, yaitu liberalisasi ekonomi dan deregulasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa saja termasuk pemodal-pemodal asing untuk memasuki dan menguasai pasaran ataupun ekonomi sesebuah negara tanpa had. Manakala deregulasi ekonomi, ia membawa maksud dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara yang menghalang aktiviti perdagangan, pengaliran dan pemilikan modal, teknologi, perniagaan, pasaran barangan serta perkhidmatan bebas untuk keluar masuk dalam sesebuah negara. Seterusnya, kesan positif globalisasi ekonomi. Kesan positif yang pertama ialah meningkatkan daya saing ekonomi sesebuah negara. Pengamalan liberalisasi ekonomi telah menggalakkan persaingan sehat antara negara untuk menghasilkan dan mengeluarkan produk yang berkualitas tinggi dengan kos yang kompetitif agar produk mereka mampu bersaing di pasaran global. Selain itu, globalisasi ekonomi juga menyebabkan peningkatan kualiti produk. Semua negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kualiti produk mereka melalui peningkatan teknologi dan inovasi agar dapat memenuhi keperluan global dan menepati cita rasa pengguna serta mampu bersaing dalam pasaran global. Yang ketiga, pengaliran buruh. Aliran buruh mahir ataupun profesional daripada negara-negara maju masuk ke negara-negara membangun melalui pelaburan modal dan kerjasama yang telah dibuat antara negara maju dan negara membangun bagi membantu negara-negara membangun untuk meningkatkan pembangunan mereka. Di samping itu, globalisasi ekonomi juga telah membuka perdagangan bebas. Pengamalan dasar liberalisasi ekonomi telah memberikan peluang kepada sesiapa saja termasuk pemodal-pemodal asing untuk menguasai pasaran kerana aliran keluar masuk modal dan perdagangan dalam sesebuah negara tidak boleh disekat atau dikawal kerajaan. Yang kelima, perluasan pasaran. Globalisasi menyebabkan perluasan pasaran melalui pengamalan dasar deregulasi ekonomi telah memberi peluang kepada produk negara-negara sedang membangun menembusi pasaran negara maju dengan hak yang sama rata kerana globalisasi menuntut mekanisme pasaran yang terbuka. Kesannya, saiz pasaran sesemua negara semakin meluas. Kesan positif yang terakhir yaitu pemindahan teknologi. Globalisasi ekonomi menggalakkan kemasukan teknologi moden dan pemindahan kepakaran dari negara-negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Jerman kepada negara membangun untuk berkongsi kepakaran dan teknologi dalam usaha membantu perkembangan negara membangun. Manakala kesan negatif globalisasi juga terbagi kepada 6. Kesan negatif yang pertama ialah penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional. Syarikat multinasional daripada negara maju berupaya mengatasi dan menguasai ekonomi sesebuah negara yang membangun kerana kebergantungan modal sepenuhnya terhadap pelabur asing. Hal ini menyebabkan negara maju memonopoli sumber negara membangun demi kepentingan diri sendiri. Selain itu, ancaman kepada budaya tempatan. Proses globalisasi yang melibatkan perkembangan pesat ICT dan keterbukaan dalam aspek internet dan teknologi maya telah mendorong kepada gejala negatif seperti penerapan budaya kuning dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai agama. Penyebaran bahan negatif ini akan menghakis budaya murni tempatan yang sedia ada. Di samping itu, globalisasi ekonomi juga menyebabkan ancaman kepada pengusaha IKS. Globalisasi juga membawa persaingan yang hebat akibat keterbukaan kepada
penyertaan syarikat gergasi dari luar negara. Hal ini membuatkan entiti ekonomi tempatan yang bersaiz lebih kecil seperti industri IKS yang kurang cekap dari segi pengurusan dan pengeluaran sukar untuk bersaing dengan syarikat-syarikat multinasional. Kesannya, produk keluaran industri kecil tidak mendapat sambutan dan terpaksa menanggung kerugian serta menyebabkan risiko move list. Seterusnya, globalisasi ekonomi juga menyebabkan risiko penarikan keluar modal asing. Negara maju seperti Jepun mempunyai kuasa untuk menarik semula modal dalam pelaburan silang antara negara membangun. Kesannya, negara membangun seperti Indonesia akan mengalami kerugian yang besar apabila berlaku kemelesatan ekonomi dunia. Kesan negatif yang kelima ialah menghakis kedaulatan negara. Syarikat multinasional daripada negara maju membuat tekanan kepada kerajaan sesebuah negara untuk kepentingan semata-mata, tanpa menghiraukan keperluan negara tersebut. Monopoli ekonomi akan menyebabkan negara sedang membangun terpaksa tunduk kepada kehendak syarikat multinasional. Hal ini akan menghakis kedaulatan sesebuah negara, terutamanya negara yang lemah. Kesan yang terakhir ialah masalah aliran buruh bebas. Pengambilan tenaga buruh dari luar menyebabkan ancaman kepada penduduk tempatan dalam bersaing mendapat peluang pekerjaan. Kesannya akan menyebabkan kadar penganggur meningkat di negara-negara membangun. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. You make everything change, rearrange, don't go.